Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurfaisyah Husna binti Ahmad Fauzi. Nombor kad metik saya 274636. Saya ingin bincangkan tentang pembinaan negara bangsa ikut perspektif Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan negara? Negara ini ialah organisasi dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang menguruskan tata tertib dan keselamatan. Bangsa pula bermaksud komuniti yang ramai yang terbentuk dalam sejarah dan dipertautkan melalui perkongsian wilayah serta ekonomi bersama dan mempunyai unsur-unsur subjektif merangkumi bahasa, budaya dan sastra. Apa pula yang dimaksudkan dengan negara bangsa? Negara bangsa ialah semua masyarakat satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama dan dimanifestasikan oleh pemikiran-pemikiran, nilai-nilai sosial budaya, lambang-lambang serta sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan keharmonian yang tinggi. Ciri-ciri negara bangsa ialah hidup bersatu padu tanpa fahaman perkauman yang sempit dan menerima satu nilai kebangsaan yang boleh mengikat mereka sebagai satu kelompok manusia dengan hati yang terbuka. Contohnya, dasar pendidikan dan kebudayaan. Dasar ini bertujuan sebenarnya menyatukan penduduk dan mewujudkan nilai yang sama sebagai nilai kebangsaan dalam kalangan mereka. Yang kedua pula ialah sebilangan besar rakyat mesti berpegang kepada ideologi politik yang sama, iaitu demokrasi liberal. Perbezaan yang wujud kegawatan politik kerana matlamat politik yang sama iaitu demokrasi. Yang ketiga pula ialah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara. Rakyat perlu patuh kepada undang-undang dan yakin bahawa undang-undang dan sistem pentadbiran yang diamalkan mampu memberi perlindungan dan keadilan kepada mereka. Pembinaan negara bangsa pula diperkenalkan sejak awal Kesultanan Melayu Melaka yang bermula sejak abad ke-15. Pernah mencapai tahap peradaban dan kenegaraan yang tinggi sehingga menjadikan empayar yang terkuat. Merangkumi pusat pentadbiran, pusat perdagangan yang penting, pusat kebudayaan dan pusat penyebaran Islam. Kesultanan Melayu Melaka banyak meninggalkan warisan dalam pelbagai aspek dan menjadi contoh kepada kerajaan-kerajaan Melayu selepasnya. Kita pernah dengar kenyataan Tun Dr. Mahathir sebelum ini. Dia telah menyatakan bahawa membentuk satu bangsa yang bersatu padu serta mempunyai satu masa depan yang sama dan dikongsikan bersama. Bangsa ini mestilah sejahtera dan bersatu padu baik dari segi wilayah ataupun kumpulan etnik. Hidup dalam keadaan harmoni dan komunikasi dan berkongsi dengan cara yang sebenar serta adil. Bangsa ini hendaklah terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang kesertaan politiknya serta kebaktiannya tertumpu kepada bangsa tersebut. Mari kita lihat tentang faktor penggalak kewujudan negara bangsa, iaitu nasionaliti dan demokrasi. Apa itu yang dimaksudkan dengan nasionaliti? Nasionaliti ialah kewarganegaraan, mewujudkan satu identiti kepada semua rakyat. Contohnya kad pengenalan, sijil lahir, dan konsep ini ialah untuk pemilikan nilai bersama. Faktor persamaan dan perasaan berkongsi milik dalam hal seperti budaya kebangsaan, sistem politik dan bahasa menjadi asas penyatuan. Manakala demokrasi pula ialah daripada rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Itu adalah kata-kata yang selalu kita gunakan semasa kita belajar dalam sejarah, iaitu daripada rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Okey. Demokrasi ini ia juga adalah alat mewujudkan keutuhan pentadbiran dan direstui seluruh rakyat.
Kekuatan demokrasi dalam pembentukan negara-negara bangsa ialah pemberian hak kepada semua warga negara berkongsi ideologi yang satu dan memilih pemerintah. Okey, apa pula cabaran-cabaran ke arah pembinaan negara bangsa? Cabarannya ialah kesukaran menjadikan Malaysia negara maju mengikut acuan sendiri dari segi mempengukuhkan minda, budaya dan nilai-nilai yang harus menjadi pegangan rakyat supaya sejajar dengan hasrat pembentukan negara bangsa. Yang kedua, sifat kewibawaan pemimpin negara dalam menyatukan bangsa dan menyuruh rakyat menuntut kemerdekaan bangsa agar Malaysia mampu menyahut cabaran wawasan 2020 iaitu pada tahun ini. Ketiga, mencari jalan keluar bagi mengukuhkan negara bangsa pada masa depan sebagai teras utama bagi pembinaan negara bangsa. Keempat, kegagalan mewujudkan iklim sekolah yang dipetikkan oleh Halpin and Croft pada tahun 1963 iaitu iklim sekolah yang berkesan mempunyai ciri seperti guru berasa selamat, berpuas hati, berkeyakinan dan tidak terasa tertekan mendidik murid di sekolah dalam melaksanakan objektif pengajaran dan mencapai matlamat pembinaan negara bangsa. Komitmen guru yang tidak kukuh ini boleh menyebabkan kerana guru adalah tunjang kepada sekolah. Terkesan kerana guru bertanggungjawab terhadap core business yang meliputi perkembangan jasmani, rohani dan intelek serta kaedah pengajaran yang meliputi asas kemahiran kritis seorang murid agar kekuatan pemikiran dan daya penyelesaian masalah dapat dipupuk. Masalah jati diri pelajar di sekolah ialah apabila pelajar terbabit dengan gejala yang tidak baik iaitu merempit, penyalahgunaan dadah, bunuh dan pelacuran. Matlamat pembinaan negara bangsa akan tercemar dan pelaksanaannya akan jadi tergendala. Kita juga dapat mewujudkan masyarakat demokratik dan mengamalkan satu bentuk persefahaman matang iaitu demokrasi masyarakat Malaysia yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara yang membangun. Dapat juga mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika kukuh dalam nilai agama dan kerohanian dan didorong oleh etika yang tinggi. Usaha pula ke arah pembentukan negara, kita boleh melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan satu kurikulum kebangsaan untuk semua jenis sekolah dan satu penilaian peperiksaan dan peperiksaan yang seragam. Menjadikan agenda memperkasakan sekolah kebangsaan menjadi salah satu teras dasar pelaksanaan bagi merealisasikan matlamat menjadi sekolah kebangsaan sebagai tempat mengumpul perpaduan kaum dan pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang akademik dan bukan akademik. Okey, itu sahaja daripada pembincangan kita untuk pembinaan negara bangsa ikut perspektif Malaysia. Kesimpulannya ialah ilmu kenegaraan memberi ruang kepada masyarakat menyedari kebutaan kepada hal ehwal negara sendiri akan membawa kemusnahan dan membantutkan perkembangan negara. Sekian, terima kasih.